Ya, Assalamualaikum. Okey, kamu dah belajar tentang kelenjar endokrin. Ada 6 dekat otak, nama dia pituitary. Dia rembeskan hormon pertumbuhan. Kemudian dekat tengkuk, kelenjar thyroid. Dia rembeskan hormon tiroksina, yang mana hormon tiroksina ni mengawal kadar metabolisme badan. Turun sikit, dekat belakang perut ada pankreas, di mana pankreas akan rembeskan insulin yang mengawal kadar glukosa dalam darah. Kemudian turun sikit lagi dekat bawah pinggang, dekat atas bawah pinggang ada kelenjar adrenal, di mana kelenjar adrenal tak belajar kelenjar adrenal tadi. Sebentar, cikgu semak tak ada kelenjar adrenal ke kat sini? Ada. Kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalin. Di mana dia menyediakan kamu hormon ni ketika kamu takut. Ketika kamu menghadapi situasi kecemasan ataupun kamu terlalu excited, hormon ni akan dirembeskan. Kemudian turun bawah sikit ada di perempuan ada kelenjar ovari, di mana dia akan merembeskan hormon estrogen yang bagi kamu ciri-ciri keperempuanan dan juga hormon progesteron yang mengekalkan ketebalan dinding uterus. Kemudian orang lelaki ada kelenjar testis di mana dia merembeskan hormon testosteron yang memberi ciri-ciri seks sekunder lelaki, yang memberi dia ciri-ciri kelelakian dia dan juga mengawal penghasilan ataupun merangsang penghasilan sperma. Jadi dah tahu semua tu basic, kita nak belajar pula apa punca dia. Apa kesan dia kalau hormon-hormon yang dirembeskan oleh kelenjar-kelenjar yang kamu belajar tadi tu dia tak seimbang. Jadi apa-apa dalam hidup kita ni semuanya perlu seimbang. Jadi kita tengok jika tak seimbang apa kesan dia kepada kita. Okey? Boleh menyebabkan penyakit dan juga mungkin juga disebabkan oleh gaya hidup dan pemakanan yang tak sihat, terdedah kepada sinaran berbahaya. Okey, kita tengok ketidakseimbangan sistem endokrin, apa yang berlaku. Kalau hormon tiroksina itu kurang, kadar metabolisme kamu akan turun, akan menjadi rendah. Tapi kalau hormon tiroksina tu berlebihan, apa jadi dekat kadar metabolisme kamu? Akan meningkat lah. Tapi dia jadi lain juga lah bila berlebihan hormon tiroksina ni, di mana kamu akan sentiasa rasa berdebar-debar jantung tu. Jadi macam kelang kabut sikit. Sentiasa berasa panas dan berpeluh, cenderung menjadi kurus, kurang kuat makan tapi kurus. Susah nak tidur. Dia macam aktif sikit. Okey. Sama ada hormon tiroksina ni, sama ada dia kurang atau dia lebih, kita akan ada masalah, mengalami masalah goiter. Dia kurang sangat pun kita akan ada goiter. Goiter ni macam nampak ni ketumbuhan dekat tengkuk ni, dia bukan beguk Kalau beguk dekat sini, dekat pipi sini ni, dan dia boleh disembuhkan. Beguk tu dia macam demam je, dia disebabkan virus. Tetapi goiter ni dia macam kelenjar tu dia jadi bengkak. Nampak ni, sebab tu leher dia besar ni, kalau kamu tengok bawah ni belah kiri. Okey, goiter. Kalau kurang sangat hormon tiroksina boleh jadi goiter. Kalau lebih sangat pun akan jadi goiter juga. Okay. Itu tentang hormon tiroksina. Apa jadi kalau tiroksina tak balance? Next, hormon antidiuresis, ADH. Hormon antidiuresis ni dia dirembeskan oleh pituitary kamu. Kalau kurang, apa yang berlaku akan menyebabkan diabetes insipidus. Okay. Antara kesan yang lain dia adalah air tak dapat serap semula, urin banyak sangat, sentiasa rasa dahaga. Nanti kamu akan jadi diabetes insipidus. Okey, hormon ADH kalau berlebihan apa yang jadi? Kamu akan sakit kepala dan pening. Okey, kemudian kita tengok hormon insulin. Bila kurang sangat hormon insulin, glukos yang berlebih yang ada lepas kamu makan tu, dia tak dapat nak tukar jadi glikogen. Sebab untuk tukar glukosa yang berlebihan tu, kita perlukan insulin. Jadi sekarang insulin dah kurang, glukos tu memang tak akan dapat ditukar. Jadi bila kita tak dapat tukar glukos ataupun gula yang berlebihan tu, memang paras glukos atau paras gula dalam darah kita akan meningkat, akan tinggi. Jadi di sinilah yang menyebabkan kamu akan kena kencing manis ataupun diabetes mellitus. Sebab kita dapat kesan adanya lebihan glukosa dalam darah. Okey. Apa jadi pula kalau hormon insulin ini terlalu banyak, berlebihan? Paras glukos dalam darah kamu akan jadi rendah. Ini kurang sangat gula. Bila hormon insulin tu lebih sangat, bila dia banyak, maka banyaklah gula yang ditukarkan. Maka gula jadi sikit dalam badan. Kamu akan menghadapi hipoglycemia. Hipoglycemia di mana kurang gula dalam darah.
Benda ni boleh juga menyebabkan pitam, koma, hypoglycemia. Kemudian hormon pertumbuhan ni pituitary yang akan rembeskan. Kalau kurang sangat kamu akan jadi kerdil. Kat sini ada gambar, 3 gambar. Kiri sekali orang yang normal, tengah-tengah ni orang yang macam gegasi besar, yang kanan sekali orang yang kerdil. Bila hormon pertumbuhan kamu kurang sikit, terlalu sedikit, kamu akan jadi kerdil lah. Okay, tetapi jika berlebihan, pertumbuhan kamu akan jadi tak terkawal, kamu akan mengalami penyakit akromegali, di mana dalam bahasa Melayu dia adalah penyakit kegergasian. Macam orang kat tengah ni lah, dia lebih tinggi dan lebih besar daripada orang-orang normal yang biasa. Kemudian kita tengok tentang hormon testosteron, yang dirembeskan oleh kelenjar testis. Hormon testosteron kalau kurang, dia akan lambat akil balik dan sperma dia sikit. Bilangan sperma dia rendah. Kalau hormon testosteron tu lebih sangat pun, ni boleh jadi dekat wanita, dia akan ada sifat kelelakian pada wanita ya. Mesti pelik kan, macam mana pula hormon testosteron boleh dekat wanita. Ya, sebenarnya ovari kita juga turut merembeskan sedikit lah. Testosteron dia akan rembeskan juga sedikit testosteron. Ada ovari kita boleh rembeskan tetapi sedikit, terlalu sedikit. Cumanya ada kes yang mana testosteron ni dia berlebihan pada wanita. Apa jadi wanita tu dia akan ada gangguan kitar head. Dia mungkin juga boleh tumbuh mesai dan janggut. Kemudian dia mungkin lebih berotot, lebih muscular. Selalunya perempuan ni dia jaranglah terlalu berotot seperti lelaki kan. Tetapi disebabkan hormon testosteron tu dia lebih pada dia perempuan, maka dia akan ada sedikit ciri kelelakian. Untuk orang lelaki, kalau hormon testosteron dia terlalu berlebihan, dia akan terjadi apabila orang lelaki ni ambil steroid. Selalunya ada orang yang bila nak bina badan, dia ambil steroid. Contohlah, dia steroid ni bila berlebihan, dia tak baik. Dia boleh mengecutkan testis. Kemudian boleh juga menyebabkan pembentukan payudara. Jadi bahayalah jangan ambil steroid. Kemudian kita tengok hormon estrogen. Hormon estrogen ni dirembeskan oleh ovari. Bila terlalu kurang, perkembangan ciri-ciri seks sekunder wanita kamu akan terjejas lah. Kita head juga jadi tak tetap. Jadi tulang kamu boleh lemah, boleh menjadi ni penyakit osteoporosis tu kalau kurang sangat hormon estrogen. Dan berat badan juga mungkin akan meningkat kalau hormon estrogen ni kurang. Kemudian estrogen kalau lebih kat perempuan, dia akan kembung perut, rambut akan gugur, akan stres, kemudian ada masalah pelupa sikit. Jadi sebab tu berdasarkan simptom cikgu sebut tadi, sebab tu lah bila kita nak period, kita ada premenstrual syndrome tu, PMS tu yang duk bad mood. Itu memang sebab bila kita nak period, hormon estrogen dia akan tinggi tau. Jadi tu yang menyebabkan kita ada masalah tu lah. Perut kembung, selalu nak kentut ni kalau period. Kemudian rambut pun gugur, ada depress kan. Itu sebab bila kita nak period tu hormon tu dia agak tinggi. Kalau lelaki bila hormon estrogen ni berlebihan, akan ada boleh menyebabkan ciri-ciri keperempuanan tu menonjollah pada orang lelaki. Dia boleh juga mati pucuk dan boleh juga mandul. Kalau hormon estrogen tu lebih pada orang lelaki. Jadi orang lelaki ni pun tak digalakkan untuk makan makanan yang banyak sumber estrogen. Sebenarnya hormon estrogen ni kita juga boleh dapat daripada tumbuhan. Contoh soya. Tak elok untuk orang lelaki ambil. Kemudian kita tengok hormon kedua yang ovari rembeskan iaitu progesteron. Progesteron ni kalau kurang, apa dia punya efek dia? Efek dia adalah akan ada masalah head, sakit kepala, sembelit dan gugur lah. Sebab bila progesteron tu kurang, rahim tu dia dah tak tebal, dia akan jadi nipis balik, jadi akan gugur lah. Kemudian apa lagi ada dalam slide kita? Sebentar. Laptop cikgu hang.
gangguan kepada koordinasi badan. Okey, itu saja yang berkaitan dengan sistem endorfin. Selepas ni kita akan masuk topik baru iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Ini kita akan sentuh lebih kepada pengambilan dadah lah. Jadi buat masa ni ini sahaja tentang sistem endokrin. Selamat menuntut ilmu. Maafkan cikgu jika ada apa-apa kekurangan. Jika ada apa yang cikgu ajar salah, boleh PM cikgu dan tegur apa yang salah. Okay. Hashtag stay at home. Assalamualaikum.